Kita membawakan sudah pasti perkongsian tentang inspirasi dan juga inspirasi keluarga Malaysia untuk membantu tanpa mengira darjat kedudukan bangsa ataupun agama. Untuk perinciannya, satu perkongsian yang sangat menarik, sangat memberikan motivasi inspirasi kepada warga masyarakat. Selamat datang kepada Encik Nalen Dhanavalan yang merupakan penyelaras Pusat Khidmat Komuniti Parlimen Klang. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita harapkan ruang perbincangan dapat memberikan lebih semangat kepada masyarakat Malaysia untuk lebih terlibat dalam sukarelawan tanpa mengira agama, bangsa dan juga dari segi latar belakang mereka. Dan sebagai penyelaras Pusat Khidmat Komuniti Klang, apa boleh dikongsikan dari segi pengalaman di awal berlakunya tragedi banjir ini? Okey. Pertama sekali, selamat pagi Malaysia. Salam bangsa Malaysia dan selamat tahun baru. Saya ucapkan terima kasih kepada RTM yang bagi saya ruang untuk pagi ini untuk berkongsi sama tentang tugasan-tugasan kami di lapangan bersama sukarelawan, terutama sekali masa waktu banjir ini. Saya ingin mulakan cerita sedikit tentang berkenaan asas pembentukan bangsa Malaysia itu sendiri. Kalau kita lihat kembali pada perjuangan mendapatkan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh semua bangsa dan kemudiannya membentuk Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya gabungan bersama Sabah Sarawak pada tahun 1963, di mana seterusnya kemudian membentuknya Malaysia 1993 apabila Sabah dan Sarawak bergabung. Jika kita lihat masa itu semua bangsa terlibat. Semua bangsa terlibat, termasuk Dato' On mewakili kaum Melayu, VT Samandan mewakili kaum India dan juga Tun Chesley mewakili kaum Cina. Dan juga di Sabah kita ada Fort Stephen dan juga di Sarawak Temenggung juga, di mana terbentuknya bangsa Malaysia itu sendiri. Dan itu yang aspirasi kami yang kami perjuangkan di Parlimen Kelang, yang di mana kita bawa aspirasi ini untuk bersama-sama menegakkan bangsa Malaysia dan terusnya berkhidmat untuk masyarakat di lapangan dan juga dalam kawasan yang kami diberi mandat untuk berkhidmat untuk masyarakat. So itu yang kami lakukan. Dan juga kalau kita tengok apa yang kita ambil sekarang ni dalam dalam kehidupan harian ini, kita nampak kita perlu bertoleransi bersama antara semua kaum yang duduk dalam Malaysia. Dan apa yang kami bawa sebagai bangsa Malaysia ini, kita nak rakyat ini hidup senang, susah dan mati kita bersama. Betul. Tanpa kira agama, bangsa dan juga fahaman politik. Dan juga saya ingin ambil satu petikan daripada Tunku Abdul Rahman. Beliau pernah sebut, let us always remember that unity is our fundamental strength as a nation and as a people. So itu yang kita warwarkan. Dan balik kepada isu banjir di Kelang ni, di mana pada hari pertama Syawal, that means banjir itu berlaku pada Sabtu pagi. Seawal Jumaat malam dalam pukul 1-2 pagi, saya dah terima panggilan daripada sukarelawan dan juga PIC kawasan kita. Kita ada orang yang jaga bantu kita dalam kawasan-kawasan tersebut, terutama sekali di dalam Pelabuhan Kelang, di mana kawasan Pulau Indah dah air start naik, di Telogong air start naik. So kita dah mula standby dengan sukarelawan, di mana kita dah tahu air dah naik, tapi kita tunggu lagi paras macam mana dan tindakan daripada agensi kerajaan. Dan seawal 7 pagi, saya bersama pasukan saya dengan sukarelawan dah tiba ke lokasi pertama untuk menghantar bantuan dari segi barangan asas, bantuan makanan dan juga keperluan-keperluan yang perlukan untuk penjagaan diri, di mana kami telah hantar ke kawasan-kawasan yang telah ada pusat pemindahan sementara PPS yang telah diwujudkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So itu yang kami dulu lakukan pada sebelah pagi. Dan seterusnya kami telah ke lokasi-lokasi yang telah mengakibatkan banjir dan terus membantu di kawasan-kawasan tersebut. Itu sedikit. Difahamkan juga tujuan untuk membersihkan dan juga membantu membersihkan juga turut dilakukan di kawasan masjid di Kelang. Jadi untuk tujuan dan juga idea serta pun hasrat ini, bagaimana ia timbul dan bagaimana penilaian untuk melakukan pembersihan di kawasan tersebut dilakukan oleh pihak tuan sendiri? Okey, kalau kita tengok banjir berlaku pada hari Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari. 3 hari. Keadaan agak teruk dalam kawasan
di mana kalau kita tengok dekat Bandar Baru Kelang, air sampai pinggang, air patas pinggang and all that. Dan kita telah bantu keseluruhan 3 hari itu, saya dan bersama sukarelawan saya, kita berkampung di bilik gerakan tanpa balik rumah, kita berkampung kat situ. Dan kita tunggu supaya air surut untuk kita bantu untuk pasca kedua, di mana kita nak bantu untuk pembersihan rumah, supaya diorang boleh balik daripada pusat pemindahan sementara ke rumah mereka. So bila hari keempat, that means hari Selasa, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari keempat tu, kita nampak air dah start surut dan ada mangsa-mangsa banjir ini dah balik ke rumah mereka untuk buat pembersihan. Dan kami cuba bantu mana yang kami boleh bantu. Tapi bila kita saya mesyuarat bersama sukarelawan saya dan juga bersama warga Kelang yang terlibat dalam bantuan sukarelawan ini, kami sebuah suara mendapati ada keperluan untuk bantu untuk membersihkan rumah-rumah ibadat. Terutama sekali masjid dan surau, because hari Selasa, hari Jumaat orang nak solat Jumaat. Alright. So tercetus idenya dan kami hubungi pihak-pihak masjid dan surau dalam kawasan yang terlibat akibat banjir ini, dan kami telah terpanggil untuk bantu salah sebuah masjid di kawasan Pelabuhan Kelang dan beberapa surau. Itu yang kalau tengok dia terjadi viral. Kita biasa ambil, kita letak on social media as a platform, kita letak dekat social media, tapi isu itu jadi viral dan banyak netizen, to be honest, they supported dan kata, kenapa you all bersih masjid dan surau je, kita ada tokong, ada kuil yang perlu dibersihkan juga. So why not you all come and bantu. So dengan sukarelawan yang kami ada, bukan saja daripada Kelang dan juga daripada seluruh kawasan dalam Lembah Kelang dan juga daripada negeri-negeri yang lain yang hadir membantu kita di bawah, kalau kita tengok di bawah penggerak komuniti negara itu sendiri, dipimpin oleh saudara Izwan Ahmad selaku pengerusi penggerak komuniti negara. Dengan bantuan beliau hantar bantuan sukarelawan untuk bantu kita, because kita tidak dapat kumpul ramai sukarelawan daripada kalangan penduduk itu sendiri, because ramai yang terjejas, right? So we need volunteers from outside. So that's why kita dapat bantuan daripada volunteers daripada luar yang datang bantu kita. Dan bila kita pergi bersihkan masjid dan beberapa surau hari pertama tu, so bila kita post video tu on social media dekat platform, it reach thousands lah, thousands. Dan in fact kalau yang ambilkan, kita dapat perhatian daripada mufti daripada Turkey itu sendiri kan, Turkey itu sendiri, dan we never expected, and the reach almost went to 4 to 5 million in Malaysia, dan as globally dia dah pergi. Then that's where the story started. Then from there kita pergi bersihkan rumah-rumah ibadat lain, termasuk tokong dan kuil. Ya, Mr. Nallen, bila kita dengar perkongsian macam ni kan, sebelum ini walaupun kita tahu masyarakat Malaysia berbilang kaum, kadang-kadang ada macam satu tabu, you nak masuk kuil, you nak masuk tokong, masih lagi ada mentaliti tersebut. Tapi bagaimana dengan tragedi sebegini, dengan usaha dilakukan secara sukarelawan, itu tidak lagi menjadi suatu yang halangan untuk kaum lain masuk ke rumah ibadat kaum lain? As a Malaysian, even I'm a Hindu. Bila terpanggil untuk bantu dalam kerja-kerja kemasyarakatan, which saya dah involved dalam dekat 17 tahun, kita bila orang kata jom kita pergi cuci masjid, cuci kuil, kita tidak ada halangan, because we don't have, because that spur of the moment. Apa yang kita nak hulurkan bantuan dulu. I balik kepada masa musim pandemik, COVID-19 di mana dalam kawasan Parlimen Kelang tu sendiri ramai yang terjejas, dan saya bersama pasukan saya dengan sukarelawan saya, kami sampaikan bantuan almost 16,000 isi rumah kami sampaikan. Dan especially bila kempen bendera putih tu, bila kami dapat panggilan, tim sukarelawan sentiasa standby, diorang turun ke lapangan, tidak kira bangsa, agama, dan tidak kira warna kulit pun. Bila ada keperluan, ada pertolongan, we don't look at the races, we don't look at the colours, we straight away respond. So itu yang kami buat. So bila comes to isu ni, bila ada keperluan, especially ada bencana banjir and all this, so kami rasa tak adalah kita nak cerita pasal agama ke, nak cerita pasal politik ke, tak perlu. Yang kita perlu adalah untuk turun bantu mangsa-mangsa yang terlibat di kawasan tersebut. So that is our priority. That's what we did actually. Kita tidak kira masa tu kita ada sukarelawan daripada kalangan Cina, Melayu, India,
So kita turun. Kita tidak kira. Janji kita dapat bantu dan kalau boleh kita nak bantu apa yang kita boleh bantu di lapangan itu sendiri. Ini ia membantu situasi dia. It helps bila kebersamaan itu. Ia membantu bila kebersamaan itu tidak kira sama ada apa latar belakang. Ya. Betul. Dia membantu. Yang penting kita mencapai objektif dan tujuan yang sama untuk membantu mangsa yang terjejas. Ya, betul. Tuan Alan, respon pantas para sukarelawan juga di pihak dan juga di kendalian di bawah Tuan Alan juga melihatkan kepada bagaimana terus saja pergi ke lokasi dan juga terus saja membantu. Dalam perihal ini bagaimana penugasan dan juga bagaimana perancangan itu dibuat supaya bantuan-bantuan awal oleh pihak sukarelawan dapat dilakukan di bawah pimpinan Tuan Alan sendiri. Okey, biasa because bila akibat especially macam banjir macam ni, kita akan aktifkan bilik gerakan kita. Bilik gerakan kita beroperasi 24 jam. Kita berkampung dekat situ dan setiap hari kita ambil dalam 15 hingga 20 minit untuk kita mesyuarat. Kita panggil mesyuarat dengan tim sukarelawan, dengan orang kata PIC kawasan yang bantu kita dalam kawasan supaya kita ambil maklumat yang kita perlu dan kita buat satu rangka plan strategi untuk kita bertindak. Because kalau kita tidak buat satu plan strategi, kita tidak dapat turun ke kawasan yang betul-betul targeted area. Dan juga of course kami ucapkan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan yang banyak membantu kita dari segi salurkan maklumat, especially dalam PPS ini, Pusat Pembinaan Sementara ini, berapa mangsa yang ada di situ dan apa keperluan mereka yang perlukan. Kadang-kadang we don't want to do wastage, especially like kalau kita tengok hari pertama, hari kedua, hari ketiga masa musim banjir itu banyak tempat kekurangan makanan. I mean the nation knows that. Dan balik ke hari keempat tu baru kita nampak food wastage dah ada dah. Alright. So ini yang kita bila kita berkomunikasi, we communicate with the agensi-agensi yang terlibat, especially JKM, JPAM, Bomba, polis dan juga yang jaga PPS itu sendiri. Kita ada PIC yang kita dah ada ke kawasan. Kita communicate apa yang perlukan dan kita bawa barangan asas ataupun makanan yang mereka perlukan kepada PPS tersebut supaya dia tidak jadi wastage. Dan dalam masa yang sama juga saya bersama pasukan saya juga kita manage to bring medical team bersama doktor untuk pergi buat pemeriksaan kesihatan di kawasan PPS tersebut, termasuk kawasan-kawasan rumah orang asli tidak ditinggalkan juga. So we manage to go in to do all this, walaupun ialah dia ambil rintangan dengan banjir, dengan kita kena tembus melalui 4-wheel drive and all that, tapi kita sampai ke destinasi dengan bantuan agensi kerajaan supaya bantuan-bantuan ini dapat disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir. Bagaimana feedback maklum balas yang dilihat daripada mereka yang Tuan dan tim sendiri turun padang? Mereka yang dibantu ini, apa antara yang sering diluahkan kepada tim sukarelawan ketika Tuan turun ke lapangan? Apa yang banyak diberitahu oleh mereka ini sebaik saja bertemu dengan Tuan di lapangan? Of course, mereka dalam kesusahan, dalam rintangan. Dan apa saja bantuan yang disampaikan oleh saya dan pasukan saya, mereka amat terharu. They are very touched emotionally, alright, especially when a different religion. I would say this: Indian going to Malay, a Malay going to Chinese. Because this is where I would say the Bangsa Malaysia comes in again. Alright, Bangsa Malaysia comes in again. So when it comes to a situation di mana kita telah ada bencana seperti ini, kita tidak kira dah. Dan everyone, we become united. We become united. That's why I like petikan daripada Tuanku Abdul Rahman tu. There's always the fundamental is always the unity with the nation. I mean the pride of the nation and the people. So this is most important. So saya rasa that is yang saya perlu sampaikan juga kat sini. As a Malaysian, all of us should be united. Tak kira bangsa, agama dan juga pemahaman politik. Yang lebih mustahak mendahulukan mereka yang terkesan disebabkan oleh bencana banjir ini. Sedikit respon daripada pihak Tuan apabila ada sekumpulan pelajar daripada UiAM Gombak juga turut sama-sama membersihkan kawasan di Kuil Hindu. Jadi ini juga menggambarkan tentang kita tidak mengira apa jua fahaman, tetapi yang penting adalah untuk membantu kawasan dan juga rumah ibadat yang terjejas. Apa mungkin respon daripada pihak Tuan berkenaan isu ini? Okey, ini selepas kita dah bersihkan masjid and surau and all that.
kita ada permintaan daripada KOIL, pengurusan KOIL untuk kita masuk. Dan pada hari pelajar-pelajar UIA yang datang hari itu, saya ingin ucapkan terima kasih, especially to the students lah, which dia orang hadir, dia orang bantu kami. Pada hari yang sama, kita bukan saja buat KOIL, kita ada buat sekolah agama dan juga sekolah kebangsaan, 3. So we break down to 3 teams. Dan satu tim tu kita kata, okey, siapa nak volunteer, kita nak pergi KOIL. So we already have volunteers daripada kalangan penduduk dan daripada ini, dan also the students kat situ. So okey, they are volunteers, they came, okey, jom sama-sama kita pergi basuh KOIL. So bila kita sampai nak cuci KOIL tu, actually, to be honest, saya personally was impressed with the students, especially sebab mereka tidak sampai sana terus okey, apa kita perlu buat, okey, kita pasang water jet, kita cuci, kita all that. So tiada istilah yang arise, oh perlu saya masuk ke ini KOIL ke apa ke, tak ada. So at that moment, benda tempat tu dah dialami bencana banjir. So everybody came in as a one nation, as a bangsa Malaysia. We were there together, we wash it and clean the place. So that was exactly what happened. So I taking this opportunity to thank Universiti Islam Malaysia students yang sama-sama bantu kita dalam misi bencana, misi bantuan bencana banjir ini. Very touched, especially students. Actually, this is the nation we want. Towards unity, towards bangsa Malaysia. We put all the latar belakang. I still remember masa saya sekolah dulu. Saya ada kampung kecil dalam Selangor lah. Di mana kita habis sekolah, kita masuk kampung, kita masuk rumah jiran, walaupun rumah Melayu, kita boleh pergi sampai dapur. We can take food on our own macam rumah sendiri. But today the thing is going back. I think it's time we have to kembalikanlah the unity that we had all this while, then to the, especially to the younger generation, supaya benda ni tidak terlini lah. Terima kasih Tuan Alan kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan saya nak tambah satu lagi. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Muhammad Dato' Haji Zuraida Kamaluddin selaku Menteri Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, selaku penaung penggerak komuniti negara yang banyak membantu masyarakat sebelum banjir dan juga semasa banjir ini untuk warga-warga Kelang. Saya ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada beliau sekali lagi dan terus membantu warga Kelang. Terima kasih juga Tuan Alan kerana bersama dengan kami.